tidak formal ya. Baik. Itu beza. Kenapa tak pakai baju? Ini adalah gambar bila ni, ini gambar suku kaum di Sarawak dan juga Sabah. Memang ada orang tak pakai baju. Dalam hutan kot. Dalam pendidikan formal pun ada, tak formal pun ada ya. Okey, baik. So pendidikan tak formal ni semuanya berkaitan dengan dengan pendidikan formal seperti biasanya pendidikan yang bercorak agama lah. Okey, seperti mengajar Quran, kemudian belajar bahasa Arab, itu tak ada tersesanya, jangan risau. Baik. Baik. Kita lihat bila sebenarnya kita dah kaya, kita dah ada sistem mata wang, kita dah ada perdagangan, kita dah ada pelbagai lagi, tapi still kuasa barat nak datang. Apa sebabnya? Apa sebab kedatangan mereka ni ke sini ni? Okay, especially penjajahan kuasa Eropah ni mula-mula melibatkan Portugis dan juga Sepanyol, dua kuasa ni. Sebab tu Portugis telah datang ke Melaka dan Sepanyol telah datang ke Filipina. Kalau kita lihat betul dia, yang Portugis dan Sepanyol ni, dia dah all out daripada Sepanyol tu, boleh datang jauh dan berpusing sampai ke Melaka. Jadi kita nampak bahawa mereka memang explorer ataupun penjelajah yang nak meneroka kawasan-kawasan yang baru. Jadi sebab itu mereka datang dan kita lihat juga pada abad ke-16, abad ke-17 memang zaman kegemilangan mereka ni lah. Okay? Cuma bezanya daripada segi abad iaitu abad ke-16 iaitu kedatangan kegemilangan Portugis dan Sepanyol. Abad ke-17 kedatangan Belanda, British dan juga Perancis. France. Orang kata France. Delhi France, Touché. Jadi itu semualah France ya. Jadi cikgu setakat France ni cikgu dulu naik basikal je pergi France tu kan. Jadi France. Baik. So kenapa dia orang nak datang ke alam Melayu? Especially mereka nak menguasai rempah ratus, spices. Kenapa secara logiknya kenapa jom kita lihat. Pada abad ke-16, okey. Abad ke-16 ni bila? Ramai yang tanya. Abad ke-16 ni sebenarnya daripada tahun 1500 1500 sampai 1600. Itu tahun dia. So abad ke-16. Kita sekarang ni tahun 2020, kita abad ke berapa? Abad ke-21. Yes Aisyah. Kita abad ke-21. Maknanya tahun 2000 sampai 2100 itu adalah abad ke-21. Sedap ke rempah ratus. Bayangkan kalau katakan sup dan kari kamu tidak ada garam, tidak ada bunga cengkeh, tidak ada daun kari, tidak ada bahan-bahan tu. Mesti plain. Rasa tak sedap. Macam Maggi cukup rasa. So plain. Sebab tu perlunya ada spices, rempah ratus. Dan tujuan sebenarnya Barat nak ambil rempah ratus pun, ambil rempah ratus ni sebab apa tahu? Sebab mereka nak memanaskan badan. Di negara Eropah, kita tahu dia sejuk. So bila sejuk, takkanlah bila sejuk dia orang nak duduk menghadap unggun api je. Kan? Lama-lama badan pun kering. Kemudian baju pun senang reput. Kemudian mereka satu lagi cara nak manaskan badan ialah minum arak. Sampai bila nak minum arak? Sampai mabuk. Kan? Jadi tak boleh juga. Jadi mereka satu cara yang lebih baik ialah masukkan rempah ratus dalam makanan supaya dia jadi panas. Badan jadi panas. Itulah. Alah Aisyah, kalau kamu dibawa pergi duduk kat Eropah, kamu mesti nak sebab cuaca yang sejuk, tenang. Kan? Itulah sebenarnya. Makanan orang barat tak pakai rempah. Siapa kata? Daripada zaman dulu pakai rempah lah. Kan? Banyak sebenarnya. Okey. Chicken chop tak pakai. Dia bukan makan lagi chicken chop. Dia makan steak. Kan? Okey. Baik. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-16, kenapa? Okey, ada 3 sebab. Okey, iaitu pertama, ingat abad ke-16, okey. Mereka nak dapatkan barangan mewah seperti minyak wangi.
emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Itu sebab mereka datang. Kemudian mereka nak cari pelabuhan persinggahan sebab mereka nak berhenti berehat untuk kapal mereka berlabuh, isi bekalan air, makanan dan juga membaiki kapal sebelum mereka berlayar pergi ke Canton, iaitu di China. So ingat nombor satu, mereka nak mendapatkan barangan mewah. Yang kedua, mereka nak pelabuhan persinggahan. Dan yang ketiga, pusat pengumpulan barang. Jadi syarikat perdagangan barat ni memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah, tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan antara India dan China. Jadi inilah dia. Maknanya dia orang nak apa tahu? Barangan mewah, pelabuhan persinggahan dan juga pusat pengumpulan barang. Gading tu apa? Gading tu ialah gading gajah. Zaman dulu gading gajah tu adalah sebagai salah satu kita kata barangan mewah. Boleh letakkan dekat dinding kan. Oh, inilah dia gading gajah. Dia jadikan dia hiasan. Siapa yang ada tu kira sebagai status dia tinggi lah. Dia jadi orang kata apa, orang yang kaya-kaya lah. Itu sebenarnya. Harta tradisional. Kemudian penyebaran agama Kristian. Matlamat penjajahan kuasa barat adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Ingat, cikgu selalu mentionkan sebenarnya kedatangan barat ke kawasan Asia ni sebenarnya lebih kepada apa tahu? Untuk 3 ini, iaitu ingat dia 3G, iaitu gold, gospel and glory. Gold, gospel and glory. Gold tu maknanya kekayaan. Gospel tu sebenarnya adalah merujuk kepada untuk menyebarkan agama Kristian. Gospel tu sebenarnya kalau tak silap cikgu, ianya adalah small church ataupun gereja yang kecil-kecil yang dipanggil gospel. So goal untuk mengejar kekayaan, gospel untuk menyebarkan agama Kristian, dan glory itu maknanya pencapaian, iaitu kemenangan. Dan itu menjadi kebanggaan, glory. Kebanggaan, kemenangan. Jadi lagi luas dia luaskan pengaruh kawasan dia, dia akan kata, oh kami berbangga sebab kami telah meluaskan kuasa. So we have glory about this. So kami berbangga. Itu sebenarnya goal, gospel, glory. Ingat 3 tu. Boleh jadikan kamu punya asas untuk apa? Untuk menerangkan faktor-faktor kedatangan kuasa barat. Boleh menjawab faktor-faktor kedatangan kuasa barat. Ingat tu. Baik, itu abad ke-16. Bagaimana abad ke-17 dan juga ke-18, di mana kalau kita lihat abad ke-17 dan ke-18 hanya satu sebab sahaja mereka datang ke tanah Melayu, iaitu pada abad ke-17 dan ke-18 kerana revolusi perindustrian. Di mana Jerman dan Perancis telah muncul sebagai negara perindustrian. Ramai yang tanya, apa itu perindustrian, cikgu? Perindustrian ni maknanya adalah perkilangan, di mana mereka dah mula start buat kilang dan menghasilkan makanan ataupun produk secara besar-besaran. Barangan dikeluarkan secara besar-besaran. So bila barangan tu dikeluarkan secara besar-besaran, maknanya secara banyak-banyak, jadi mereka memerlukan kawasan pasaran yang luas untuk mereka jual. Selain daripada itu, mereka juga perlukan bahan mentah untuk keperluan kilang secara berterusan. Maknanya, revolusi perindustrian ini menyebabkan 2 perkara, iaitu keperluan bahan mentah meningkat untuk perindustrian mereka, dan yang kedua iaitu untuk memasarkan barangan mereka. Bila barangan dah siap, mereka boleh jual ke negara-negara yang mereka jajah. Itu kesan revolusi perindustrian. Okey. Boleh faham Kalau ada apa-apa masalah, boleh terus tanya dalam grup chat. Industri muzik termasuk dalam perindustrian. Baik. Industri muzik sebenarnya termasuk dalam perindustrian juga. Cuma industri muzik lebih kepada pada zaman sekarang lah. Zaman dulu tak ada penjajahan kerana industri muzik. Industri muzik ni dia tak perlu penjajahan.
Yang penting buat sesuatu yang sedap, maka diedarkan. Okay, maka kalau orang suka, dia akan tersebar. Contohnya, satu ketika dahulu, Amerika menguasai industri muzik dunia. Okay, tetapi dalam tahun 2010 sampai 2000 sekarang ni kan, kalau kita lihat Korea, Korea Selatan menguasai industri muzik dengan K-pop mereka. Bagaimana benda tu boleh berlaku? Kerana penyebaran muzik mereka. K-pop, J-pop. So bila lagi kita nak M-pop keluar? M-pop ni Malaysian pop. Bila lagi? M-pop. Bila lagi tu? Nak tunggu Aisyah buat lagu ke? Sepatutnya Malaysia ada genre sendiri. Kita boleh masukkan lagu Melayu, lagu pop tu kan. Lagu Melayu tu masukkan unsur-unsur muzik Melayu, masukkan dengan unsur muzik tabla India, masukkan lagi dengan muzik Cina semua kan. Barulah sedap. Kan? Baik. Yes, buat yang trend terbaru. Instead of daripada kita follow the trend, why not kita buat trend? Setuju tak? Instead of kita follow trend orang, why not kita buat trend kita? Boleh sebenarnya, boleh. Why not? Kan? Cubalah. Kan? Yes. Mana tahu ada orang yang akan suka, kita tak tahu. Cuba, right? So kembali kita lihat untuk abad ke-16, kita lihat ada empat sebab kedatangan Kuasa Barat, iaitu mendapatkan barangan mewah, pelabuhan persinggahan, pusat pengumpulan barang, penyebaran agama Kristian. So itu 4. Kemudian kedatangan Kuasa Barat yang pada abad ke-17 dan ke-18 satu saja. Iaitu revolusi perniagaan. Maknanya abad ke-16 ada 4 sebab, abad 17, 18 ada satu saja sebab dia. Tapi abad ke-19 dan ke-20 ni banyak. Abad 19 dan ke-20 ni banyak, iaitu pertama sebab negara kita subur, dan kekayaan hasil bumi satu. Kita tak perlu mentionkan lah, kita subur sebab apa? Boleh buat tanaman seperti tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Itu. Bila subur, mereka boleh ambil kita punya hasil bumi. Begitu juga kita kaya dengan biji timah, biji besi. Itu. So yang pertama, kedatangan Kuasa Barat kerana apa? Kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Yang kedua, sebab perkembangan industri kereta. Bila industri kereta di Eropah, di Eropah industri kereta semakin bertambah. Jadi ini menyebabkan permintaan terhadap getah asli. Getah asli ni kat mana? Getah asli ni hanya boleh didapati di mana? Di tanah Melayu, di Indonesia. Sebab tu mereka datang. Nak apa? Nak ambil getah, nak usahakan tanaman getah di sini. Itu yang kedua. Sebab getah digunakan untuk penebat barangan elektrik dan juga untuk membuat tayar lah, penciptaan tayar. So pertama, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Yang kedua, perkembangan industri kereta. Yang ketiga, mereka, Kuasa Barat ini saling bersaing. Iaitu seperti Britain bersaing dengan Jerman, bersaing dengan Perancis, bersaing dengan Sepanyol dan Amerika Syarikat untuk menakluk kawasan. Sebab bagi mereka, ini dia. Ini kata kunci. Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diterima. Itu yang dia nak. Jadi itu persaingan di antara mereka. Baik. Yang keempat, slogan beban orang putih, tugas menyebarkan tamadun. White man's burden dan tugas sebarkan tamadun. Itu mereka kata, kami perlu pegang slogan ni. Kami perlu datang ke tanah Melayu. Untuk apa? Ini adalah beban kami. Dan juga tugas kami untuk sebarkan tamadun. Kami lihat orang tanah Melayu tak maju. Jadi kami nak sebarkan tamadun ini. Jadi mereka gunakan slogan ini untuk mewajarkan tindakan mereka sebarkan pengaruh dan tamadun. Sebab bagi mereka peradaban ni maknanya tamadun. Tamadun mereka anggap lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan kita, penduduk yang dijajah. Siapa kata
Kita sebenarnya lebih maju daripada diorang. Cuma diorang je tak perasan. Okey. Macam Perancis gunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun. Sebab dia kata penduduk di luar Eropah ni mundur, tidak maju. Jadi sebab tu mereka gunakan slogan beban orang putih dan tugas sebarkan tamadun. Macam hebat sangatlah dia orang ni kan. Itulah dia. Kemudian yang kelima, perkembangan industri mengetin, iaitu mengetin makanan. Okey, jadi kita ingat mengetin makanan, mengetin minuman, buat bumbu rumah. Mereka ini semua perlukan biji timah. Sebab itu harga biji timah melambung tinggi. Biji timah kat mana? Biji timah dari negeri-negeri Melayu seperti negeri Perak, Selangor, negeri Sembilan. Ni negeri-negeri Melayu bersekutu kan. Negeri-negeri ni banyak biji timah. Sebab itu mereka datang untuk ambil biji timah. Bumbu rumah guna tin ke? Tak, bumbu rumah guna biji timah, pandai. Dia orang akan blendkan biji timah tu dengan besi dan menghasilkan zinc. Dan zinc itu susah untuk apa? Untuk dia berkarat. Kerana apa? Biji timah. Kan biji timah kan susah nak karat. Apa contoh timah? Timah ni sebenarnya banyak buat shilling. Pernah tengok shilling berkarat? Shilling tak pernah berkarat. Kerana apa? Kerana dibuat daripada biji timah. Mak timah lain. Mak timah lain, Kak Limah lain. Lain. Okey. Itu. Fatimah pun lain. Boy. Baik. Biji timah ada lagi ke? Sebenarnya ada lagi. Ada lagi. Cuma tak banyak lah. Tak banyak macam dulu. Ada lagi tapi tak banyak. Okey. So bagaimana diorang buat industri mengetin makanan sekarang? Zaman sekarang mereka banyak buat recycle. Mana-mana tin makanan ataupun tin minuman macam tin Coca-Cola ke tin Pepsi kan. Mereka recycle semula. Sebab itu tidak memerlukan banyak biji timah. Mereka boleh recycle yang sedia ada. Tak. Sekarang ni kebanyakan biji timah banyak di Perak. So mereka telah, lepas tu mereka akan hantar ke pelabuhan untuk didagangkan ke luar negara. Kita minum bekas orang. Dia recycle tu bukannya dia recycle tu maksudnya dia basuh kemudian buat balik. Tak. Dia ambil tin makanan, tin Pepsi tu, Coca-Cola tu, dia penyek-penyekkan dia leburkan dulu. Dia panas, dia leburkan dulu jadi cecair. Cecair timah, kemudian masukkan balik ke dalam acuan untuk buat tin yang barulah. Takkanlah nak basuh tin makanan, tin minuman orang tu. Ada je lah kau Syah. Yang minum tu Aisyah. Perkembangan industri mengetin, penciptaan telegraf. Ingat telegraf ini alat telegraf yang boleh hantar pesanan. Jadi dia menggunakan telegraf ni menggunakan kod Morse yang ada titit macam tu. Jadi telegraf itu membolehkan ahli perniagaan di Eropah ke di Amerika Syarikat, dia call atau menghubungi ejen atau wakil mereka di alam Melayu dengan pantas. Tak. Telegraf is telegraf. Telegraf telah digantikan dengan telefon. Digantikan telefon. Bukan. Telegram lain pandai. Telegram ni macam post. Dulu post. Telegram. Telegraf. Kemudian pembukaan terusan Suez di mana terusan Suez telah menghubungkan Pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan terusan Suez. Terusan Suez sebenarnya telah memendekkan perjalanan, mempercepat urusan perdagangan dan meningkatkan perdagangan di antara alam Melayu dengan benua Eropah. Terusan Suez ni tak payah cerita lah. Cikgu rasa kalau beberapa kali cikgu tunjuk terusan Suez ni, memang cikgu bawa kamu semua pergi mana? Pergi tengok dekat ni kan? Pergi tengok dekat terusan Suez kan? Kita pergi jalan-jalan tengok kat Mesir tu kan? Mungkin yang baru masuk mungkin tak pernah tengok kot. Kan? Kita ada pergi hari tu. Okay? Nak pergi lagi ke? Macam tak sempat aja kan? Tak apalah, nanti kalau ada sempat kita pergi. Okay? Ke sempat nak pergi sekarang? Sempat ke nak pergi sekarang? Okay? Yang ada pilot tengok kita. Okay, yang ada pilot tengok kita. Somopat. Somopat pula. Okay. Memang kita ada pergi terusan Suez hari tu.
Okey, jadi kita boleh lihat terusan Suez. Kalau nak tengok, cikgu rasa sekejap je lah sekejap je. Jangan lama-lama. Okey, jom kita tengok sekejap. Terusan Suez. Kat mana terusan Suez? Okey, jom. So sekarang ni kita ada di sini. So kita lihat Suez. Okey, Canal. Okey, jom kita lihat Suez Canal. Kat mana Suez Canal tu? Right. Kita terbang. Kita terbang. Ke mana kita terbang? Jom kita tengok. Inilah dia. Okey, inilah dia terusan Suez daripada hubungkan daripada Port Said sampailah ke bawah ni ya. Yang mana terusan Suez? Inilah dia. Yang laluan air yang warna biru ni, yang lurus ni kan. Tu. Inilah dia terusan Suez. Dan apa kelebihan dia? Ingat terusan Suez ni sebenarnya di Egypt, yes, di Egypt sebenarnya. Terusan Suez ni sebenarnya dia korek sendiri daripada hujung sampailah ke bawah tu. Panjang dia lebih kurang dalam 198 km. 198 km korek sendiri pada tahun 1800. Korek sendiri dan yang bagusnya bila lalu sini telah memendekkan jarak perjalanan, di mana kapal, kalau kita lihat kedudukan dia okey, so kapal dulu okey daripada Portugal dan Spain ni kena turun pergi Morocco, Western Sahara, turun bawah sampailah ke Namibia, South Africa, kemudian naik balik pergi ke Madagascar, okey, Somalia, kemudian Oman, kemudian baru sampai ke India. Okey, dan sampai ke tanah Melayu. Tapi bila dibuka saja terusan Suez ni, okey, so Portugal, Spain, semua Britain ni tak perlu turun ke bawah pergi Afrika. Diorang just cross Mediterranean Sea, lalu Suez Canal ni, okey, dan turun ke Red Sea, kemudian naik ke kanan terus pergi ke India. Dia telah memendekkan perjalanan hampir separuh. Separuh. Ya. Separuh. Nampak tu. So inilah dia Suez Canal yang kita tahu, yang kita ataupun dipanggil terusan Suez. So apa yang ada di terusan Suez? Sama je. Okey, ada semua perkara seperti kapal-kapal semua adalah. Jadi itu tempat laluan telah memendekkan jarak perjalanan. Tak ada. Okey, ada tapi tak dibenarkan lah. Ada sebab-sebab tertentu. Ada tol, mana ada tol, suka hati kau aja kan. Mungkin kita boleh lihat sekejap untuk beberapa kawasan yang mungkin kita boleh mendarat ke untuk kita lihat. So kalau kita boleh mendarat, mungkin kita boleh lihat terusan Suez ni macam mana. Nampak terusan Suez, kiri dan kanan dia adalah padang pasir. Padang pasir tu, itu yang kita lihat terusan Suez. Nampak gayanya macam tak ada tempat untuk kita, berlabuh lah. Tak ada tempat untuk kita berlabuh untuk kita lihat kawasan. Okey, mungkin ada satu tempat lah kot kita boleh tengok. Pun tak ada juga. Okey. So tak ada tempat untuk kita berlabuh. Okey. So itulah dia terusan dia. Okey. Laluan kapal-kapal. Nampak ada kapal lalu. So bermakna terusan ini telah memendekkan jarak perjalanan lah. Okey. Baik. Itu yang berlaku. Alright. Bagus. Sehingga bayar siapa nak masuk. Okey. Baik. Bagus. Syah. Kemudian kita ada penciptaan kapal wap. Okey. Di mana kapal wap telah membawa muatan. Kelebihan kapal wap iaitu membawa muatan yang banyak, perjalanan lebih cepat, jimatkan kos. Okey, sebab dia lebih pantas dan lebih besar. Sebab itu penciptaan kapal wap ni penting. Alright. So bermakna ingat ni okey, apa yang cikgu nak kamu ingatkan iaitu apa tahu? Untuk pada abad ke-16 ada 4 sebab. Okey, ada 4 faktor kedatangan kuasa barat. 4. Barangan mewah, pelabuhan persinggahan, pengumpulan barang, penyebaran agama Kristian.
Abad 17-18 satu saja, revolusi perindustrian. Kemudian untuk abad ke-19 dan 20 ada lebih kurang 8 sebab. 8 ke 6, 8 sebab. Hasil bumi, okay, industri kereta, kuasa barat, persaingan kuasa barat, slogan beban orang putih, okay, perkembangan industri mengetin, penciptaan telegraf, terusan Suez dan kapal wap. So ada 8. Okay, 418. Ingat 418. Itu faktor-faktornya. Baik. Persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajah ni banyak, seperti kalau kita lihat. Okay, Portugis mendapatkan Timor Leste, Spanyol menakluki Sulu, Amerika Syarikat pun ada nak bertapak di Terengganu, Jerman nak Pulau Langkawi, Rusia nak Ujung Salang, British nak Kesultanan Brunei, Belanda nak seluruh kepulauan Hindia Timur. Sebenarnya Belanda nak dapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur ni, kepulauan Hindia Timur ni sebenarnya merujuk kepada negara Indonesia. Sekarang ni dipanggil Indonesia. Indonesia. Kemudian Perancis nak Indochina. Kemudian juga Brooke, keluarga Brooke ingin Sarawak hingga ke sempadan Brunei. Dan SBUB, okay, nak Sabah, membeli Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Ini persaingan mereka. So bagaimana mereka datang dan menguasai negara kita? Mereka gunakan pelbagai strategi. Okay, ini strategi dia. Okay. Kalau kita lihat, bermula daripada Britain, apabila Britain diambil alih oleh Parti Konservatif, okay, maka kerajaan baru ini telah melakukan dasar campur tangan British ke negeri-negeri Melayu. Maknanya dasar campur tangan ni penglibatan British secara langsung dalam pentadbiran negeri Melayu. Jadi itu yang kita nak lihat. Strategi kuasa barat untuk luaskan kuasa negara kita adalah strategi Belanda ada 3. Fizikal, pakatan, perjanjian. Tapi kalau British memang banyak. British ada tipu helah, serangan fizikal, ugutan, kemudian pakatan, manipulasi, pajakan dan perjanjian. Ada 7. Macam-macam lah. Rasanya kita dah bincangkan lah. Apa itu perjanjian, apa itu tipu helah, apa itu ugutan, desakan, apa itu pakatan, serangan fizikal, maknanya serangan menceroboh pihak lawan. Pajakan, kemudian manipulasi. Manipulasi biasanya adalah mengambil kesempatan secara bijaksana. Okay. Contohnya strategi Belanda untuk kuasai negara kita adalah seperti serangan fizikal yang kalau kita lihat. Okay. Serangan jantung. Alright. Serangan fizikal kalau kita lihat. Okay, Belanda buat. Okay, Belanda berperang. Okay, berperang dengan Pulau Pangkor dan Kuala Perak sebab nak monopoli biji timah. Kemudian the next 1763, again Belanda berperang dengan Selangor dan Rembau. Okay, sebab bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. Kemudian seterusnya Belanda berperang dengan Johor sebabkan perselisihan mengenai perdagangan. Kemudian Belanda berperang lagi dengan Angkatan Johor dan Selangor sebab berebut perairan Selat Melaka. Kemudian seterusnya Belanda berperang lagi dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Sebab itu Belanda antara penjajah yang paling dibenci di tanah Melayu. Okey. Ya, asyik berperang aja Belanda ni. Kan? Itu yang geram. Kemudian adalah sikit-sikit buat pakatan dan perjanjian. Contohnya Belanda pakatan dengan Johor, okay, untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Kemudian Belanda juga mengadakan pakatan dengan British, okay, untuk perjanjian Inggeris-Belanda. Itu. Okay. Untuk perjanjian, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk dapatkan biji timah, dan Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Selangor untuk supaya Selangor menjual biji timah kepada Belanda. Itu perjanjian. British pula memang banyaklah. Okay. British menguasai negara kita dengan monopoli. Monopoli tu maknanya apa? Okay. Monopoli tu nanti kita lihatlah. Bukan. Okay, baik. Kita lihat. British menguasai negara kita dengan manipulasi, iaitu manipulasi ni maknanya mengambil kesempatan secara bijaksana. Betul? Mengambil kesempatan secara bijaksana.
So kalau kita lihat British gunakan isu pewarisan takhta Johor nak dapatkan Singapura. British campur tangan dalam isu berebut takhta untuk kuasai Perak. British gunakan peristiwa Lanun merompak kapal dagang di Kuala Langat dan serangan ke atas rumah api di Tanjung Rakado untuk campur tangan di Selangor. British ambil kesempatan daripada konflik pembesar di Sungai Ujong, campur tangan di Negeri Sembilan. Pandai dia. Mengambil kesempatan. Nampak tu. Kemudian perjanjian pula, British desak Sultan Perak, Sultan Selangor semua ni memeterai perjanjian. Maknanya menandatangani perjanjian untuk terima naungan British. Dan Sultan Brunei setuju iktiraf James Brooke jadi Raja Sarawak mereka. Itu perjanjian. Kemudian ada desakan, British desak ugut Sultan terima residen British di Selangor dan juga di Pahang. James Brooke pernah desak Sultan Brunei untuk tuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Tipu helah, British dapatkan Pulau Pinang melalui tipu helah, iaitu Francis Lai lah. Melakukan tipu helah kepada Sultan Kedah. Itu yang kita dah belajar kan, yang bab 2. Serangan fizikal, British pernah menyerang Nanning apabila Dor Said enggan tunduk kepada kekuasaan British. Jadi British pernah berdil Kuala Terengganu, minta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang. Pakatan, British dan Belanda pernah berpakat memeterai perjanjian Inggeris-Belanda. So daripada situ British dapat Melaka, Belanda dapat Bangkahulu. Dan pajakan pula, pajakan dan pemberian piagam kepada SBUB. British berjaya luaskan pengaruhnya ke atas Sabah. Nampak? So ingat untuk Belanda dia gunakan 3 strategi, iaitu serangan fizikal, pakatan, perjanjian. Kalau British banyak sampai 7. Manipulasi, perjanjian, ugutan, tipu helah, serangan fizikal, pakatan dan pajakan. Okey. So itulah dia bab 1. Itulah dia keseluruhan bab 1. Okey. So ada soalan. Ada soalan nak tanya tentang bab 1. Silakan. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanyakan dalam group chat. Okey, dalam chat tu. Boleh terang pajakan sekali lagi kah? Okey, boleh. Okey. Pajakan. Yes, okey, bagus. Spesifik tentang mana yang tak tahu. Okey, pajakan ya. Okey, pajakan ni sebenarnya adalah, kalau kita lihat, apa maksud pajakan? Okey, jom kita lihat. Okey, pajakan ni sebenarnya adalah kontrak yang membolehkan orang lain menduduki tanah atau menggunakan kemudahan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tetapi dengan satu kadar bayaran yang dipersetujui. Sebenarnya kalau kita tengok dia punya definisi, macam susah nak faham. Tapi sebenarnya macam ni. Macam ni lah. Let's say, cikgu ada tanah. Cikgu ada tanah, tapi tanah cikgu tak gunakan. Okay, cikgu tak gunakan, cikgu biarkan kosong. Kemudian Aisyah datang. Aisyah datang jumpa cikgu. Cikgu, saya nak gunakan tanah cikgu untuk bercucuk tanam boleh? Boleh. Kamu nak cucuk tanam apa? Saya nak bercucuk tanam burger. Supaya nanti saya nak tanam pokok burger, nanti bila keluar, nanti keluar burger. Cikgu pun fikir, okey, nak tanam pokok burger. Pokok baru tu? Pokok baru. Nanti bila tanam pokok burger, so pokok burger akan keluar, so keluar buah dia burger lah. Siap-siap dah siap bungkus lagi, tinggal petik je, boleh buka makan. Cikgu pun macam, okey. Boleh. Tapi nak guna boleh, tapi kena ada satu bayaran. Bayarannya macam mana cikgu? Okey, bayarannya setahun dalam RM10,000. RM10,000 untuk setahun. Okey, boleh. Jadi kita pun buat surat perjanjian. Okey. Perjanjian di antara cikgu dengan Aisyah. Okey, sign. Bermakna cikgu membenarkan Aisyah gunakan tanah, okey, cikgu untuk penanaman burger, kan? Penanaman burger. Okey. Jadi sign, sama-sama sign. Jadi Aisyah kena bayar pada cikgu RM10,000. So menggunakan tempoh masa yang ditetapkan tu, selepas habis 1 tahun, kemudian lepas dah tanam semua kan, dah dapat burger pun semua kan, kemudian Aisyah jumpa cikgu pada hujung tahun. Cikgu, kontrak ni dah nak habis dah.
Jadi macam mana boleh tak saya teruskan? Boleh. Kita buat kontrak baru ya. Buat kontrak untuk Aisyah terus melakukan penanaman burger di tanah cikgu. So bayar lagi 10,000. Jadi itulah dia pajakkan. Bermakna cikgu memberikan pajakkan kepada Aisyah untuk menggunakan tanah. Dan dalam sejarah ini yang berlaku kepada SBUB, di mana SBUB sebenarnya kita tahu dia menguasai Sabah. So bagaimana dia kuasai Sabah? Dengan mula-mula SBUB telah mendapat pajakan daripada Sultan Brunei. Sultan Brunei memiliki Sabah pada waktu itu, memiliki Sabah. So SBUB telah jumpa Sultan Brunei untuk kami memohon untuk menggunakan tanah di Sabah. Jadi Sultan Brunei kata boleh, tapi kamu kena bayarlah. Berapa lama kamu nak guna? 10 tahun. Okey, boleh. Kamu bayar pada better untuk menggunakan tanah di Sabah. So itulah dia, kita pun sign kontrak. Sultan Brunei sign kontrak dengan SBB. So itu dipanggil pajakan. Itu dipanggil pajakan. Okey. Contoh, tapi SBB tidak memiliki tanah tu. SBB hanya pajak sahaja. Tanah tu masih milik Sultan Brunei. Macam tadi kan, Aisyah pajak dengan tanah dengan cikgu kan. Tanah tu masih milik cikgu. Macam sewa, yes, macam sewa lah. Dia pajak. Sebab tu kita lihat melalui pajakan dan pemberian piagam kepada SBB, British berjaya meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah. Ingat British sebenarnya di Sabah, dia tidak take over Sabah daripada kerajaan British, tapi dia melalui sebuah syarikat SBUB. Dan ini nanti cikgu terangkanlah dalam bab yang kelima nanti. Cikgu terangkan dalam bab kelima nanti tentang pajakan tu. Selagi ada bulan dan bintang, memang betul. Orang dulu memang akan bayar sewa. Selagi ada bulan dan bintang, dia akan bayar sewa. Sebab dia takkan beli tanah. Dia akan sewa. Sebab rugi. Macam sekarang kan. Macam sekarang, kebanyakan perniagaan yang kamu lihat macam bank-bank yang ada dekat mall, shopping mall ke, atau bank yang dekat bangunan ke. Kami ingat bank tu beli ke bangunan tu? Tak. Bangunan tu, bank tak beli. Bank hanya sewa saja. Cukup time bila bank kata, okey, kami nak keluar lah daripada tempat ni, kami nak pindah tempat lain. Senang. Jadi, tak perlu memiliki bangunan tu. Hanya perlu sewakan saja. Jadi, bayarlah selagi ni. Ya, betul Rizky kan. Office bank mak kamu. Bank tak beli office dia. Bank hanya sewa saja. Okey. Itu sebenarnya. Alright. Ada soalan lain? Silakan. Bagus kamu ni Ada soalan-soalan terus bertanya. Bagus. Okey. Boleh faham ke Isaac? Ya, boleh cikgu. Okay, thank good. Okay, bagaimana yang lain-lain? Macam mana? Tapi yang tak tahannya Aisyah. Aisyah tanam burger kot. Tanam pokok burger. Okay. Kalau tak ada, okay, kita akan teruskan dengan soalan objektif kita hari ini. Lepas ni kali faham. Okay. So, soalan objektif kita hari ini, okay, kat bawah ni ada lebih kurang ada 17 soalan. Cukuplah untuk seorang satu pelajar untuk menjawab. Okay, boleh kita akan lepaskan kepada para pelajar untuk baca dan juga menjawab soalan-soalan objektif ini. Okay, baik. Soalan pertama Aisyah. Okay, kita ikut susunan partisipan yang ada dalam grup chat. Soalan pertama Aisyah, soalan kedua Ashraf, soalan ketiga Daniel, soalan keempat Darren, soalan kelima Fakhrin, soalan keenam Hani, soalan ketujuh Isaac, soalan ke-8 Christian, soalan ke-9 Nafi, soalan ke-10 Nazmi, soalan 11 Nuha, soalan ke-12 Rafizuddin, 13 Rachel, 14 Rania dan 15 Rizky. Okay. Yang ke-15 Rizky. Alright. So kita mulakan hari ini dengan Aisyah dulu. Okay, Aisyah.
Boleh tolong bacakan soalan dan juga boleh berikan jawapan. Silakan Aisyah. Boleh on mic ya. On mic, baca dan berikan jawapannya. Ini senang je. Silakan Aisyah. Mana pula si Aisyah ni? Syah, cepat Syah. Alamak, mic tak bagi lagi. Okey. Baik. Cikgu bacakanlah. Apakah yang menarik kedatangan kuasa barat ke negara kita? So, dia jawapan dia adalah A. Seperti mana yang cikgu mentionkan tadi kan, mula-mula sekali. Jawapannya adalah ya. Kerana kestabilan. Okey, kestabilan. Kestabilan dan juga kemakmuran negara. So, jawapannya adalah A. 1 dan 2. So, jawapan dia adalah A. Alright. Terima kasih banyak untuk Aisyah untuk jawapan yang betul. Okey. Terima kasih. Soalan yang kedua, Ashraf, silakan Ashraf. Apakah faktor yang membawa kepada kemakmuran negara kita? Ya. Dia D. Iaitu? Hasil bumi dan hasil alam. Good. Bagus Ashraf. Okey. Ingat kata kunci dia ialah kemakmuran. As I mention, seperti mana cikgu mentionkan sebelum ini, kemakmuran maksudnya kekayaan. So, bila kaya, kaya dengan apa? Kaya dengan hasil bumi dan juga hasil alam. So, jawapannya adalah D. Okey, terbaik Syaraf. Okey, good. Soalan yang ketiga, okey, Daniel, silakan Daniel. Lama tak dengar suara Daniel. Silakan Dan. Alah, Dan tak nak baca ke? Daniel tak nak baca Okey, tak apalah. Okey, cikgu baca Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada C, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Alright. Terima kasih banyak Daniel. Yes, itulah jawapan dia. Okey. Yes, jawapannya C, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Yes. Okey, terbaik Daniel. Okey, kita teruskan kepada nombor 4. Soalan nombor 4 iaitu Darren. Silakan Darren. Darren? Ada tak Darren? Daraneshwara Rao. Darren. Mana pula pergi ni? Semua tak ada mic ke? Silakan baca soalan nombor 4, Darren. Mic rosak. Okey, tak apa. Tak boleh baca. Okey, tak apa. Cikgu bacakan kemudian kamu beri jawapan. Baik, soalan nombor 4. Apakah tugas kaum kerabat diraja serta pembesar selain membantu pentadbiran raja? Maknanya, apakah tugas kaum kerabat? Okey, kaum kerabat diraja ni serta pembesar selain membantu pentadbiran. Apa tugas dia? Adakah menjadi penasihat raja? Adakah melaksanakan perintah raja, menjatuhkan hukuman ke atas pesalah atau mengawal keselamatan negeri? Jawapannya adalah ya. Jawapannya adalah A, iaitu menjadi penasihat raja. Yes, betul. Itu jawapannya Darren. Terima kasih banyak Darren. Great. Good. Jawapan kamu memang bagus. So, tugas kaum kerabat raja serta pembesar adalah menjadi penasihat raja. Bagus. Okey Darren. Okey, soalan nombor 5. Kita terus kepada Fakhrin. Silakan Fakhrin. Okey. Fakhrin, lepas ni Hani. Apakah peranan ketua kampung iaitu penghulu atau penggawa dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu? A. A. Menyampaikan arahan. Yes, sebenarnya ketua kampung iaitu penghulu dan penggawa, tugas dia ialah sebenarnya menyampaikan arahan raja. Arahan raja turun ke pembesar, pembesar turun kepada penghulu, penghulu sampaikan kepada rakyat. So tugas dia ialah menyampaikan arahan raja. Yes. Terima kasih banyak kepada Fakhrin. Okey. Bagus jawapan itu. Soalan 5. Soalan yang ke-6. Hani, silakan Hani. Hani boleh baca ni?
Mic hilang. Ani cepat Ani, silakan baca. Ani ada tak? Ani? Mana pula si Ani ni? Ada tak Ani? Tak ada. Orang juga hilang. Bukan mic saja hilang, orangnya pun. Honey, sugar, sugar. Oh, honey, honey. Tak ada tak ada. So tak ada buat apa lah. Okay. Okay. So kita lihat. Okay, susun lapis berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. Yang Tuan Besar, undang, lembaga, buah pak, anak buah. Apakah corak pentadbiran masyarakat di Negeri Sembilan tersebut? Apakah corak dia? Siapa tahu? Ini senang je ni. Siapa tahu? Sebenarnya begini. Sebenarnya begini Baik. Kamu kena tahu bahawa anak buah dia macam ni tahu. Macam ni. Okay, cikgu ulang Bagaimana mereka menjadi yang tuan besar? Yang tuan besar ini bukan dia lantik diri dia sendiri tahu, bukan. Yang tuan besar ni sebenarnya telah dilantik oleh undang. Undang ada 4 orang. Undang ni beramai-ramai pilih, choose. Okey, kita nak pilih siapa yang tuan besar ya? Okey, kamu jadi yang tuan besar. So kita undi, buat undian, dia ni naik yang tuan besar. Okey. So macam mana diorang ni pula undang ni boleh dipilih? Okey, orang bawah dia pula lembaga. Lembaga kata apa? Lembaga kata, kita ramai-ramai ni kita nak pilih 4 orang undang. Siapa ya? So diorang buat undian, okey 4 orang ini jadi undang. So yang ramai-ramai lembaga ni pula, macam mana diorang dipilih? Diorang dipilih sebab bawah dia buah pak tu, diorang ramai-ramai. Kami nak pilih lembaga, ramai-ramai lembaga ni. Berapa orang kita nak pilih? Contohnya 20 orang. Okey, jom kita buat undian. Okey, buat undian, buah pak buat undian. Okey, naik nama, 20 orang menjadi lembaga. Begitu juga, macam mana buah pak ni boleh jadi menjawab jawatan buah pak? Sebab anak buah diorang beramai-ramai buat undian pilih buah pak. So itu sistem apa? Sistem undian dan pilihan raya. Yes, macam pilihan raya. So itu adalah sistem kalau di pilihan raya bermakna itu adalah sistem demokrasi. Yes, betul. Yes, betul Fakhri. Itulah demokrasi demokrasi. Macam kita buat sekarang ni, itulah demokrasi. Okey. Boleh faham ya? Itu di Negeri Sembilan mengamalkan demokrasi. Baik, 7. Negara kita merupakan pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti siapa? Alamak, Isaac Okey, Isaac baca Isaac. Negara kita merupakan pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti hasil hutan seperti dama dan rotan B. Yes, good Isaac. Iaitu seperti dia pitching kamu lari pitching lari. So dia kena lari. Cikgu ni sejarah bukan nyanyi. Okay, sorry. Ingatkan mentor. Sorry. Big stage. Okay, big stage. Okay. Okay, baik. Negara kita merupakan pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti damar dan juga rotan. Kalau ada yang kata buah pala dengan ladi hitam tu kan hasil hutan, memang aku rotan dengan dia. Okay. So sebenarnya itulah dia. Tapi memang pitching tu lari, Azad. Pitching tu lari. Awak tak boleh ni. Saya beri awak 2%. Kan? Awak tak patut macam ni. Lebih baik awak pengsan. Macam komen Ajai ya. Okay. Cikgu. Okay. Ya. Afif kata suruh cikgu bagi dia masuk meeting. Dia nak tanya soalan. Masuk meeting untuk? Tak tahu, dia cakap dia nak tanya soalan. Siapa? Afif. Okay. Alamak. Apa hal ni ramai ni? Esok ingin tarik balik juri Cikgu Hafiz bagi juri. Shut up. Kan? Saya akan menentukan anda memang tidak boleh menyanyi sebenarnya. Okay, baik. Terus. Okay, tak ada lagu rau. Okay, itu.
8. Anda adalah penyamar. I can see your voice. Sudahlah. Okay. Negara kita kaya dengan biji timah. Okay, soalan nombor 8. Siapa sepatutnya? 8. Christian. Silakan Christian. Christian boleh Christian? Negara kita kaya dengan biji timah. Kaedah Okay. tradisi yang digunakan orang Melayu ialah Yeah. C. C, iaitu mendulang dan melampan. That's good Christian. Yes. Mendulang dan melampan ini memang kaedah orang Melayu untuk keluarkan biji timah. Kalau yang pam kelikir dengan lombong dedah itu pelombong Cina. Itu beza dia. Pelombong Cina. Ini suara Christian memang dia boleh jadi rappers. Kalau kita mendulang dan melampan serta lombong dedah dan pam kelikir. Apa aku merepek ni? Okey, baik, tak apa. So, nombor 8 jawapan dia ialah C. Cikgu tak boleh rapper I'm rockers. Cikgu lah. Okey, baik, tak apa. Rafi klik. Tak nak bunyi klik kelakar. Okey. Masuk. Pintu tak kunci. Okey, Afif. Okey. Okey, kita teruskan kepada soalan 9 iaitu Nazmi. Silakan Nazmi. Saya cikgu. Nazmi ke Nafi? Silakan Nafi. Bagi timbangan emas dan perak, orang Melayu menggunakan ukuran saga, mayam, bungkal dan kati. Ukuran timbangan ini diambil dari B, pedagang India. Ambil daripada B, pedagang India. Yes, betul. So, jawapan nombor 9. Memang betul B, Nafi. Bagus, Nafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam pernah dengar Cikgu, suara ni. Ya. saya dah rindu cikgu dah duduk sekolah ni. Nah. Saya bukan nak masuk belajar ke. Saya nak ucap terima kasih kepada cikgu sebab perisi sekolah ni sejarah saya alhamdulillah A89. Berkat cikgu mengajar semua tepuk. Yes. Alhamdulillah. Cikgu mengajar saya. Alhamdulillah. Alamak. Cikgu doa pula saya akhir tahun lah dapat A. Okey, insyaAllah cikgu InsyaAllah doa. ayah saya kasih phone nanti. Amin. Alright. Amin. Okey, terima kasih Cikgu. banyak. Alright, good. Cikgu, saya nak last pasal saya leave lah. Sebab saya bukan bayar mana. Jadi betul ke yang PT3 benda tu? Apa dia? Yang ayah saya cakap yang Cikgu Rafi ada beritahu yang SBP PT3 lah benda tu. Ya. Betul ke? Ya, di peringkat SBP iaitu di KUSES. Di KUSES dia orang buat di KUSES. Saya saja. Wallahualam. Sebab saya tengok story kawan saya kat SAS kata PT3 simulation. Betul ke tak? Yes, betul. So Semua memang ada SBP lah. kemungkinan besar semua SBP ada PT3 peringkat simulasi SBP. Yes. SBP ada saja. Ya. So Bila? Katanya trial bulan 10 dan exam SBP untuk PT3 adalah pada bulan 11. Trial bulan ni. Trial bulan SBP ni. So dah lah. bertabahlah Betul ke? Ya, betul. Dah confirm lah. Dah confirm. Yes. Confirm. Dah confirm. Ya, bertabahlah ya. SBP ni menyibuk lah. Okay. So yang baru lain hilang semangat belajar. Sekolah harian tak ada pun tentang PT3. Sekolah harian terselamat lah. Daripada siksaan SBP, siksaan PT3. Siksaan Okey. Siksaan Anggaplah itu dugaan semata-mata. Alright. Okay, Cikgu doakan PT3 saya dapat straight A. Amin. Amin, insyaAllah. Phone baru, amin. Kasut baru, amin. Okay, terima kasih cikgu. Okay, bye. Saya gerak dulu. Alright. Bye, terima kasih. Okay, bye. Mengajar saya cikgu. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Okay, amin. Bye. Okay, Jordan. Okay, so itulah dia Hafiz. Sempat lagi masuk kelas kita kan. Okay. Saya takkan lupa cikgu. Okay, sudah. Okay, terima kasih banyak untuk Hafiz. Alright. So kita pergi kepada soalan nombor 10. Soalan nombor 10 kepada Nazmi. Silakan Nazmi. Boleh tak baca Nazmi? Untuk baca dan berikan jawapannya. Silakan Nazmi. Ada ke Nazmi? Ya. Silakan Nazmi untuk baca soalan nombor 10. Raja berikut menunjukkan sistem timbangan yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Sistem timbangan tersebut diambil dari pedagang Arab. Tahil dan Khatib pedagang Arab ke? Kita mana ada belajar pedagang Arab tadi?
Kita belajar ada 2 je tadi, iaitu pedagang mana? Pedagang India dan China. So, mana satu? India. Pedagang India. Pedagang India, Tahil dan Kati. Betul? Are you sure? Tak pasti. Tak. Sebenarnya, ya, Tahil dan Kati sebenarnya adalah daripada pedagang Cina. Mana pergi? Tadi kita belajar tadi kita tu kamu tak pasti ke? Kamu tak follow ke kita punya notes tadi? Itulah. Okey. Ya. Okay, so sebenarnya jawapannya adalah C, pedagang Cina ya. Yes, alright. So, itu sebenarnya jawapannya Nazmi. Soalan 11, silakan 11 iaitu Noha. Silakan Noha. Di Sarawak, pendidikan tidak formal diperolehi melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun sesuatu etnik. Apakah pelajaran yang diajar dalam pendidikan itu? A. Okey, iaitu cara berburu dan juga cara memungut hasil hutan. Yes, betul. Terima kasih banyak untuk Noha. First time dengar suara Noha. Macam lain ya. Macam di Sarawak, pendidikan tidak formal. Wow. Macam best dia dengar kan. Setuju yang lain ya? Right. Okay Noha. Saja gurau. Thanks Noha. Ya, dah ada studio mic. Tergugat cikgu. Apalah sangat tergugat. Ya. Cikgu dulu setakat Lisa Suriani apa semua tu dah borak dengan cikgu dah. Ya, nyaris-nyaris je. Okey, tak apa. 12. Okey, kita serahkan kepada tu cerita lama. Cerita lama. Okey, Rafizuddin, silakan Rafizuddin. 12. Macam pernah dengar lah Ashraf yang itu. Rafizuddin cepat. 12. Rafizuddin. Tak dengar apa pun baca lah. Cikgu tak dengar pun. Ada bunyi macam Twilight Zone je. Kau biar betul ni, kau kat mana ni? Maksudnya apa? Tak dengar, memang tak dengar. Yang lain ada dengar tak? Tak ada kan? Lah, mic rosak ke? See? Okeylah, tak apalah. Cikgu bacakan. Okey, istana berperanan sebagai tempat pendidikan formal dalam masyarakat Melayu. Apakah yang diajar di istana? Apa yang diajar di istana? Iaitu mentaati raja dan pembesar. Okey. Ya, apa dah mentaati raja. Cuba tengok kat tempat dia. Dia kat mana? Apakah yang diajar di istana? Istana belajar apa? Istana dah tentu belajar tentang takkan si mentaati raja dan pembesar. Itu bukan belajar, itu mentaati. Belajar apa? Politik. Iaitu apa tu politik? Ya, sebenarnya hal pentadbiran negara. Belajar tentang pentadbiran negara. Itu sebenarnya. Ya, saja-saja test. Sudahlah. Okey. Baik. Soalan 13. Tahu. Okey. Ya, soalan 13. Rachel, silakan Rachel. Rachel, silakan. Okey, Rachel kata B. Mengapakah alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan kuasa Eropah? Iaitu untuk menguasai rempah ratus. Yes. Jawapannya adalah B. Betul Rachel. Terima kasih banyak Rachel. Untuk try test cikgu. Tak payah test lah. Kan? 13 adalah B. Betul Rachel. Terima kasih banyak Rachel untuk jawapan itu, iaitu menguasai rempah ratus.
Okey, bagus. Memang itu punca kedatangan dia orang. Dan soalan ke-14, silakan kepada Rania. Silakan Rania. Rania pun tak boleh baca juga, mic rosak. Okey, apakah kesan pembinaan Susunan Suas dan penciptaan kapal berkuasa wap ke atas alam Melayu, iaitu penguasaan ekonomi oleh kuasa barat? Okey, itu jawapan daripada Rania. So jawapan itu juga betul, Rania. Okey, terima kasih banyak Rania. That's good. Okey, bermakna kamu faham tentang bab satu ni. Okey, terbaik. 15 dan kita serahkan pada Rizky. Silakan Rizky untuk 15. Pada tahun 1873, kerajaan British mengubah dasar daripada tidak campur tangan kepada campur tangan di negeri Melayu. Apakah yang mempengaruhi perubahan dasar tersebut? Ya. D. Kemenangan Parti Konservatif. Yes, betul tu. Maknanya ianya adalah berkaitan dengan kemenangan Parti Konservatif. So jawapannya adalah D. Yes, oleh kerana kemenangan Parti Konservatif itu, British ubah dasar daripada tak campur tangan, tak ambil tahu tentang pentadbiran negeri Melayu kepada mengambil tahu dan campur tangan dalam pentadbiran negeri Melayu. Baik, terbaik Rizky. Okey, bagus. Okey, baik. Soalan-soalan lain nanti kita akan bincangkan. Okey, soalan mungkin cikgu boleh habiskan 2 soalan ni. 16 kerajaan British di London membuat keputusan untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu. Siapakah yang dihantar untuk menjayakan misi tersebut? Iaitu adakah Harry Oates ataupun Andrew Clark atau J.G. Davidson atau Frank Swettenham? C dengan D confirm salah. Antara A dengan B, Andrew Clark. Okay. C dengan D confirm salah. B. Okay. Andrew Clark. Ya, jawapannya adalah B, iaitu Andrew Clark. Okay, Andrew Clark. Yes. Dan 17, tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan sehingga dapat mencapai tujuan dikehendaki. Ini dimaksudkan ialah adakah desakan, ugutan, manipulasi atau tipu hela, yang mana satu? Jawapan. Mengatur? Okay. Manipulasi. Okay, so jawapannya confirm manipulasi. Tara, itulah jawapan dia, manipulasi. Ya, Jamal Abdillah. Kan? Jawapannya manipulasi. Kan? Indah suasana strategi. Ya, manipulasi. Okay, baik. Kenapa? Okay. Kenapa tu? Okay, baik. Okay, itu saja pada hari ini. Okay, ada soalan-soalan struktur dan juga sebenarnya cikgu telah sediakan satu set soalan soalan esei struktur dan esei ni. Okay, cikgu lepas kelas ni cikgu akan letakkan di dalam grup WhatsApp untuk kamu buat latihan itu. So hopefully kamu boleh menjawab. So the next class kita boleh bincangkan ya. Memang tak susah pun, memang tak susah. Sebab sebenarnya memang tak susah. Bila tak susah lah cikgu bagi. Ada muka sengaja lagi kan. Ya betul. Kan. Tak payah susah-susah. Ya, betul. Memang tak susah pun. Sebab tu cikgu bagi. Okay, so itulah dia kelas kita pada hari ini ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak untuk menyertai kelas kita. Jangan lupa buat kerja rumah. Okay, tak banyak pun, cuma 3-4 soalan je. Tu kamu buat. Okay, kemudian next class nanti pada hari Rabu kita akan bincangkan bersama-sama. Okay, kita akan bincangkan bersama-sama. Jap. Oh, tadi yang borak Nafi ke? Nafi dengan siapa Nafi? Nafi dengan siapa? Tak ada siapa you. Nafi. Tu dengan adik ke dengan mak? Oh bukan. Member. Member. Serius ah? Dalam Macam bagi. Okay. Dalam Discord. Kau main game Tak. Cuba on mic. On
mic, on video. On. Kasih on video nak tengok. Kan? Itulah, macam ada dengar sayang semua. Cepat Nafi. Yes, on video. On video. Nafi dia sebenarnya Nafi dia seorang streamer dia ada live streamer, dia buat live stream. Jadi dia pernah send cikgu link untuk tengok dia punya live stream. So dia ada set untuk streaming lah. So macam dia stream dekat Twitch kalau tak salah cikgu. So cikgu Stream pernah what? tengok. Untuk games, dia game stream. Dota, ya. Dota, definitely. Okay. Definitely. Alai, Nafi dah keluar ke? Alah, Nafi keluar lah. Tipu lah Nafi ni. Aduh ya. Okay guys. Ada Nafi ke? Nafi ada tak? Allah, sorry cikgu. Tadi internet habis cikgu. Okay. Apa tak boleh on mic, tak boleh on video ni. Boleh. Silakan. Alah, apa ni Nafi? Sabar. Sabar. Tadi macam ada suara perempuan. Mana dia? Allah. Ada ular. Okay, baik. So itu saja kelas kita pada hari ini. Okay, kalau yang ada kelas lain boleh dipersilakan untuk kamu boleh log out lah. Okay, itu saja. Nanti kita jumpa lagi hari Rabu Sekejap cikgu. Tak apa, cikgu habiskan kelas dulu. Tak, memang dah habis. Tapi okay. Dah habis dah pun. Kami semua menunggu kamu punya video. Sebab tu semua tak keluar ni. Semua tunggu. Cepat Nafi, memperkenalkan diri. Anda adalah streamer yang terbaik dalam kelas ni. Sekejap cikgu, kamera saya. Kenapa dengan kamera? Dia terdisconnect pula. Sekejap. Terdisconnect pula, nampak. See? Cikgu juga pakai yang biasa-biasa punya kan. Mic pun dah rupa macam aiskrim. Kan? Rasa tengah lapar-lapar boleh makan. Kan? Itulah dia. Okay. Saya humble je. Ya. Makan tak apa. Oh, makan tak apa, jangan jilat. Saya pun nak jilat habuk dia. Kan? So mana Nafi ni? Nafi ngelat lah. Okay. Kami tak ada benda nak buat ni, jadi nak tengok juga kamu punya set streaming ni. Seronok tengok, kita tengok. Dia ada set streaming, ada headphone. Oh, mana pergi iPhone merah? Kita tak pakai iPhone merah dah. Sebab since kita dah ada mic untuk ini pun cikgu boleh stream semacam ni. Kan? Cikgu boleh stream kat dia. So dia terbaik lah ni. Kan? Suara pun jelas ya. Jadi sebab tu boleh dengar suara menjadi macam Jamal pun ada. Ya, ASMR macam ni itu ASMR Cikgu ni memang tak tahulah ASMR tu apa. Nafi keluar. Nafi keluar lah. Tak ada rezeki lah kita hari ni. Okeylah. Jomlah kita keluar Okey, kita jumpa lagi pada hari Rabu guys. Okey, Assalamualaikum dan bye. Okey. Okey Syah. Okey Fahrin. Alright. Aisyah suka-suka hati. Okey, sama-sama Rachel.